Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Tujan Nabit Rahimi, merupakan pelajar sarjana modern pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian nombor matrikulasi 960931063201 daripada OUM Tanjung Malim, Perak. Pada hari ini saya akan menerangkan satu teori pengurusan tingkah laku kanak-kanak seperti yang telah ditugaskan kepada saya. Objektif tugasan ini adalah untuk mengenal pasti pelaksanaan peneguhan positif dan peneguhan negatif dalam sektor pendidikan. P.F. Skinner ataupun nama sebenar beliau ialah Berthold F. Skinner, merupakan seorang ahli psikologi di Amerika Syarikat, juga merupakan pelopor dalam bidang kajian pelaziman operan dan telah mengkaji dan memperbaiki lagi teori-teori behaviorism. Menurut beliau, pembelajaran akan berlaku jika ada rangsangan dan tindak balas yang berulangan. Skinner memulakan pengajiannya dalam bidang biologi dan didedahkan dalam bidang penulisan Watson dan Pavlov. Pada tahun 1931, beliau telah memperolehi ijazah kedoktoran dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard. Skinner telah menjalankan pelbagai kajian dan buku pertamanya adalah The Behavior of Organism, ditulis pada tahun 1938, yang telah menghuraikan pelbagai prinsip utama pelaziman operan. Perkataan operan oleh B.F. Skinner yang bermaksud bertindak ke atas. Pelaziman operan ialah apabila organism menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organism itu mengoperate ke atas persedarannya. Contohnya, seekor anjing akan hulurkan kaki depan dia sekiranya dia tahu yang bila dia buat macam tu, dia akan dapat makanan. Macam tu juga contoh dengan seorang kanak-kanak, dia akan cepat-cepat mengemaskan tempat tidur kalau dia tahu dia ada ganjaran, contohnya dia akan dapat makanan ke aiskrim atau permainan. Teori pelaziman operan telah dibuktikan melalui beberapa eksperimen menggunakan binatang seperti tikus dan burung merpati, di mana tingkah laku binatang tersebut dikawal serta garak balas dihitung di dalam sebuah kotak yang direka bentuk dan dikenali sebagai kotak Skinner ataupun Skinner box. Beliau telah menggunakan hasil daripada kajian ini untuk diaplikasikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dalam eksperimen tersebut, beliau telah meletakkan seekor tikus yang lapar ke dalam kotak Skinner. Kotak itu dilengkapi dengan alat penekan pada dindingnya. Apabila alat itu ditekan, biji-biji makanan akan keluar secara automatik. Pada permulaannya, tikus itu berlari ke sana ke sini kerana lapar. Kemudian, secara tidak sengaja, tikus itu terpijak alat penekan tersebut dan ini menyebabkan biji-biji makanan terkeluar. Proses yang sama diulangi secara beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa alat penekan itu dipijak, maka makanan akan diperolehi. Ini menunjukkan tikus itu telah belajar cara untuk mendapatkan makanan di dalam kotak tersebut. Seterusnya, apa yang berlaku adalah B.F. Skinner telah membuat keputusan untuk memutuskan hubungan antara makanan dan juga alat penekan tersebut. Ini telah menyebabkan makanan tidak lagi keluar apabila alat penekan itu ditekan. Ini menyebabkan tikus itu berhenti daripada menekan butang tersebut. Perbuatan menekan butang untuk memperoleh makanan itu disebut sebagai pelaziman operan. Pembelajaran melalui cara ini disebut sebagai pembelajaran melalui pelaziman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujudnya ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut. Sekiranya ganjaran dihentikan, gerak balas juga akan terhapus. Perbezaan antara pelaziman operan dengan pelaziman klasik. Dalam pelaziman operan, organism tidak mengubah keadaan persekitaran. Misal kata, anjing Pavlov tidak ada pilihan untuk bertindak dengan mengeluarkan air liur apabila diberikan makanan dan bunyi loceng. Manakala dalam pelaziman operan, organism mempunyai pilihan untuk bertindak atau tidak kerana gerak balasnya menentukan rangsangan, iaitu makanan yang diberikan.
Pengukuhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang mana ianya menyebabkan perlakuan itu diulangi dan diperkuatkan lagi. Menurut Rahim Mahyudin, peneguhan positif meningkatkan berlakunya sesuatu bentuk tingkah laku yang adanya rangsangan yang tertentu. Perlu diingat bahawa sesuatu peneguhan boleh merupakan benda, pujian maupun token. Apa jua yang boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkah laku boleh disifatkan sebagai peneguhan positif seperti yang tertera pada jadual berikut. Peneguhan negatif pula adalah meningkatkan tingkah laku melalui penarikan keluar sesuatu rangsangan, terutamanya yang tidak menyenangkan. Apa jua rangsangan yang menyakiti ataupun yang mewujud keadaan yang tidak selesa boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkah laku ini tidak akan berlaku. Organism kemungkinan mengulang tingkah laku yang dapat mengelak atau mengurangkan keadaan negatif adalah berdasarkan jadual berikut. Denda adalah satu proses atau tata cara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini ataupun tidak patut berlaku. Tegasnya, dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Ia juga bertujuan untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini. Skinner juga berpendapat bahawa denda hanya boleh memberikan kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas itu, tingkah laku yang tidak diingini itu mungkin akan berulang lagi. Apa jua rangsangan yang menyebabkan kebarangkalian suatu gerak balas atau tingkah laku yang terhasil berkurangan atau langsung dihapuskan. Contohnya adalah seperti berikut. Jika yang berpendapat bahawa dendaan boleh menghasilkan gangguan emosi yang berpanjangan dan juga boleh membawa pada persoalan etika. Dendaan yang keterlaluan boleh dianggap sebagai satu deraan dan dendaan yang dikenakan secara berterusan boleh membentuk tingkah laku yang negatif seperti pengasingan diri, rasa rendah diri dan mengganggu perkembangan emosi dalam jangka masa yang panjang. Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang minat ataupun kurang menarik dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengumpulkan lagi tingkah laku tak ada aktiviti yang kurang diminati tersebut. Prinsip Premack ini juga dikenali sebagai Grandma's Rule yang mana ia berasaskan kenyataan kamu boleh keluar bermain sekiranya kamu menghabiskan sayur-sayur ini. Kita sebagai guru boleh menyela-nyelikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Contohnya, setelah selesai aktiviti ataupun mata pelajaran matematik, kita boleh mengadakan satu aktiviti bermain komputer ataupun mereka betul satu aktiviti yang menarik minat kanak-kanak. Pelupusan. Apakah ini dimaksudkan tentang pelupusan? Pelupusan ini memaksud perlakuan yang tidak memberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Teori pembelajaran B.F. Skinner boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah berasaskan kepada beberapa prinsip, iaitu yang pertama, pemberian peneguhan positif apabila pelajar melakukan suatu tingkah laku yang diingini hendaklah dilakukan secara sistematik. Yang kedua, ganjaran yang diberi haruslah bersesuaian dengan umur pelajar. Wujudkan ganjaran yang mengikut kadar kepayahan tingkah laku yang diingini. Yang ketiga, guru hendaklah berhati-hati apabila memberi peneguhan negatif kerana pelajar dia mungkin akan anggap itu sebagai hukuman. Yang keempat, peneguhan berterusan untuk ilmu ataupun kemahiran yang baru dipelajari. Yang kelima, peneguhan positif lebih baik daripada peneguhan negatif kerana keberkesanannya. Yang keenam, pembetulan tingkah laku pelajar adalah lebih berkesan dilakukan adalah melalui teknik penghapusan. Yang ketujuh, diskriminasi bertujuan untuk pelajar menguasai ilmu pengetahuan. Yang ke-8, gaya pengajaran guru dilakukan dalam beberapa kaedah dan dikawal oleh guru melalui pengulangan dan latihan-latihan. Yang ke-9, guru memberikan peneguhan ataupun ganjaran kepada pelajar yang memberikan gerak balas stimulus sesuai dengan tindak balas aktif pelajar. Dan yang terakhir, gerak balas yang diperoleh hasil dari rangsangan haruslah dikukuhkan untuk membentuk pelaziman.
dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kebolehan mengenal pasti ataupun menguasai kemahiran tertentu haruslah ditegaskan oleh guru, terutamanya kemahiran asas seperti menyelesaikan masalah, kemahiran fikir secara kreatif dan kritis, kemahiran mendengar, bertutur, kemahiran baca, menulis dan juga sebagainya. Apabila pelajar menguasai kemahiran asas ini akan mendapat membantu pelajar tersebut untuk menguasai bidang-bidang ilmu yang lain secara lebih mudah. Sekian sahaja daripada saya untuk teori P.F. Skinner. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.